الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والعلماء والصالحين وإلى أرواح جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شيء لله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر أمورنا ولا تعسر رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير آمين يا رب العالمين. Baik. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utamanya marilah sama-sama kita menzahirkan rasa kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat dan taufik serta hidayahnya yang dapat sama-sama kita berada dalam majlis ilmu pada pagi ini. Puji syukur juga pada Allah Subhanahu wa taala yang kadang-kadang kita mungkin lupa ataupun alpa, yang mana bila kita dapat mai pagi tadi, mai ke sini hari ini kita dapat mandi sendiri kan, dapat pakai baju sendiri tak? Jadi kita tak tahu satu ketika nanti orang akan mandikan kita, anak-anak akan mandikan kita, lah kita boleh pakai baju apa kita nak pakai. Esok anak-anak mandikan kita ikut suka dia nak pakai baju apa pun kan. Itu kalau kita ditakdirkan meniti usia yang lebih lanjut. Kemudian bila kita terjadi jenazah besok, memang lagu itulah kita dimandikan dan kita dipakaikan dengan pakaian yang biasa, yang putih ya. Jadi sebab itu kita kena banyakkan bersyukur. Kalau seboleh mungkin kita cuba elakkan untuk kita terlantar kesakitan, kerana proses orang nak uruskan kita itu penat ya, penat. Baik. Sebab itu tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi ke Turki atau negara-negara Mediterranean, jika kita lihat data pesakit ataupun orang rakyat yang berpenyakit ni tak begitu ramai. Sebab tu hospital mereka tak apa ada orang. Maknanya mereka ini kebanyakan mereka meninggal sampai ajal, bukan meninggal dengan sebab terlantar. Berbeza kita hari ini. Nah, maka sebab itulah jaga nikmat sihat yang Allah bagi sampai hari ini lah. Jangan duk makan tak tahu lah. Jaga ya. Saya selalu pesan bab tu. Jaga ya. Baik. Jadi pagi ini sebelum kita meneruskan perbincangan kuliah kita, diminta oleh muslimin minggu lepas, minta dia kata, ustaz tolong ulas sikit pasal iddah perempuan ni, hak mati suami. Pasal yang tu mungkin akan berlaku pada kita semua. Dia kata sebab apa, tengok-tengok tu yang pupus banyak laki-laki berbanding perempuan. Pupus yang nak jalan dulu lah kot. Jadinya dia minta kita hurai bab ni. Baik. Jadi tuan-tuan puan sekalian, pertama kita dah bincang tentang iddah. Iddah bagi kematian suami 4 bulan 10 hari. Tetapi bagi perempuan yang hamilah, yang mengandung, iddahnya sehingga bayi itu dilahirkan. Persoalan sekarang ini yang berlaku pada masyarakat ialah, ada di kalangan masyarakat kita, isteri dia ikut jenazah suami sampai ke masjid, sampai ke kubur. Hak jenis tak mengaji nah, hak jenis tak mengaji, hak jenis rasa tak apa tu.
Dia pertama kita kena faham bahawasanya hukum ziarah kubur, dia kena ke kubur lah, hukum asal, ya. Pada mulanya Nabi kata kuntu nuhaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha. Hukum asal Nabi melarang orang perempuan pergi kubur. Kemudian Nabi kata ala fazuruha. Lepas tu Nabi kata tak apa, boleh pergi. Ini hukum asal. Haruslah boleh pergi lah. Tapi persoalan yang diperbincangkan dalam bab mengiringi jenazah suami ke kubur dan ke masjid dan ke kubur atas alasan nak solat jenazah, maka ulama tak bagi. Dahkan dalam hadis riwayat Bukhari 3-4 hadis yang memang menyentuh tentang larangan wanita mengiringi jenazah suami. Dia kena duduk di rumah kerana menghormati tempoh bergabung yang telah ditetapkan oleh agama kita. Ketiga-tiga mazhab kecuali Maliki membolehkan dengan syarat bukan muda. Maksudnya kalau bini tu dah tua dah, kalau muda tak boleh. Tapi tiga mazhab lain memberikan pandangan tidak boleh, cuma bukan sampai tahap haram. Dia dia makruh benda yang tak baik. Jadi kalau ikut pandangan mufti wilayah, kata dia eloknya tak payah. Dan banyak juga mufti saya tengok pandangan mufti negeri di Malaysia pun memang tak payah. Jadi duduk di rumah. Kalau nak solat jenazah, maknanya solat jenazah di rumah. Lepas tu main solat kat masjid pula. Tak ada masalah nak buat solat 2-3 kali pun. Jadi faham sini perempuan semua, bila berlaku kematian suami, maka duduklah di rumah lah. Tak payah duduk ikut pergi masjid, nak mandi pelbagai dan ikut pergi kubur. Nanti lepas habis edah semua nak pergi ziarah kubur, pergi ya. Jadi antara justifikasi yang diberikan oleh para ulama dalam hadis yang 5 ke 6 hadis berkaitan dengan mengiringi jenazah suami ni, pertama kata mereka ialah isu ataupun persoalan emosional, emosi bagi wanita. Sebab wanita ini terlalu emosi. Ya? Boleh? Boleh kawal emosi. Yang saya catat tak habis lagi. Kita dengar dulu. Dia isu emosi ini, kita kata kita boleh kawal, belum tentu. Sebab belum benda tu tak jadi depan kita. Tapi kalau perempuan dengar lagu boleh teriak, tengok filem boleh teriak, atau sah? Faham situ sudah? Dengar orang cerita pun kita boleh menangis, orang berlakon pun kita boleh menangis, kan? Hak gelak tak apalah. Jadi maknanya emosi kita suka dikawal dalam situasi yang bukan sebenar sekalipun. Jadi bila kita dengar lagu, mungkin dengar lagu Hindustan syahdu zaman-zaman Sanggam dulu ke zaman-zaman Kurbani apa kan. Jadi tu zaman tuan-tuan lah, bukan zaman saya, tu zaman saya budak-budak. Jadi ketika itu zaman muda, kita tengok rasa okey, tak ada apa jiwa ketika itu. Tapi jiwa lah ni tuan-tuan dengar, mungkin akan mengembalikan nostalgia kenangan manis bersama Pak Ur. Dan bila kita kata Pak Ur tu tak ada, mungkin kita akan toyak, ataupun mungkin berlaku babak-babak yang menyedihkan antara kita dengan Pak Ur kita, menyebabkan kita akan menangis. Jadi emosi terganggu, betul tak? Lagu ni yang saya bimbang. Walaupun kita kata kita boleh kawal, tak semua orang boleh kawal, tuan-tuan. Tak semua orang. Jadi terutama waktu kapan tu. Jadi dia nak tengok lah muka kan, boleh bertutup dan sebagainya, takut emosi tak terkawal. Bila tak terkawal, kita menangis, merasa marah, ni yang jadi haram ni. Jadi ulama dia dah timbang tara semua, maka nak mencegah yang lebih mudarat, lebih baik tak payah. Dia lagu tu. Nak mencegah yang lebih mudarat, lebih baik tak payah. Jadi kita pakat fahamlah begini lah. Yang mai tahulah, dia dengar, dia dah hujah semua. Dah kan kalau ikut mufti wilayah, dia bagi, saya ada catat kat sini. Waalaikumsalam. Adapun wanita yang kematian suami, maka haram baginya untuk mengikut jenazah suaminya ke kubur
kerana mereka wajib melaksanakan iddah melainkan kerana hajat atau darurat. Ini hadis Imam Bukhari 307. Jadi satu hadis lain Nabi sebut haram. Jadi tak salah, senang. Faham kita, tak payahlah. Ya. Nampak guna. Sebab dia di kalangan kita hari ni, tak tahu kira siapa lah, kita akan meniti usia senja, usia emas. Sekarang pun dah warga emas, mungkin ada lebih emas lagi ke depan. Jadi ketika mana kita meniti usia senja, kudrat kita, tenaga kita, pergerakan kita dah terbatas. Ada di kalangan kita yang dah kena sembahyang pakai duduk atas kerusi. Yang boleh berdiri, alhamdulillah. Ada geng-geng yang bila rokok lutut bunyi, peruk-perak. Ni geng peruk-perak punya orang. Okey. Jadinya dalam keadaan sekarang, bila kita dah ada masa umur lagu ni sihat, buat baik, ada masa buat baik, kita buat baik, cari makan untuk kelangsungan hidup. Lepas pada tu tambah amal kebajikan. Nah, ni masa yang ada tuan-tuan. Sebab masa yang baki tak banyak, tinggal sikit je lagi. Sebab kita tak tahu anggaran umur kita berapa. Nabi kata a'mar ummati baina sittin wa sab'in. Umur umat aku ni antara 60 70. Lebih itu kira subsidi. Subsidi umur tapi otak belum tentu, takut jadi nyanyuk. Jadi bila jadi nyanyuk dia akan menyusahkan orang lain. Menyusahkan anak dan siapa-siapa yang jaga kita lah nah. Dia begitu. Baik. Okey, jelas Okey, kita sambung kitab kita. Baik, muka surat 144. Kita masih lagi dalam bab tajuk arkanun nikah wa ghairiha. Dalam kita berhenti hari minggu lepas, yakni aku redalah akan nikah si anu itu atau berkehendak aku akan nikahnya. Dan kita sambung dan sah. Baik. Okey dah, alhamdulillah. Dan sah nikah dengan berkata suami zawwajni, yakni kawin olehmu akan daku, dan berkata wali tazawwajuha, yakni aku berkahwin olehmu akan dia, serta berkata taulannya mengerinya zawwajtuka. Minggu lepas saya dah cerita, dia lafaz ijab qabul tak sebenarnya wali yang sebut dulu. Boleh juga suami bakal suami sebut dulu. Ini contoh kalau suami nak sebut dulu. Maka suami kata, dia bagi contoh di sini sah nikah, dia sebut zawwajni. So dia sebut kepada wali itu zawwajni, nikah olehmu akan daku. Itu dalam bahasa Arab, dalam bahasa Melayu gitulah. Kalau kita cakap bahasa kita, nak sebut bapa ayah tak boleh, belum sah lagi. Jadi walilah, tuan wali, nikahkanlah daku akan dia. Dia tu perempuan tadilah. Maka kata wali, ya, zawwajuha, yakni berkahwin olehmu akan dia. Jadi benda ni jarang berlaku di tempat kita dan tak pernah dibuat sebenarnya. Tapi sudut hukum tak ada masalah. Kalau wali tu nak mula dia ketak mulut dan sebagainya, payah sangat kan, susah sangat nak jadi wali sangat kan, nak pas kota imam tak mau. Jadi akhirnya suami atau bakal suami tadi pengantin lelaki boleh mulakan dulu. Okey, ayatnya begitulah. Dalam Arabnya disebut zawwajni, yakni kawin olehmu akan daku. Dan berkata wali tazawwajuha, yakni berkahwin olehmu akan dia, serta berkata taulan yang mengiringinya. Saksi semualah yang ikut ramai-ramai itu sebut zawwajtuka. Pada yang pertama, yakni aku kahwin akan dikau, atau tazawwajtuha. Pada yang kedua, yakni berkahwinlah aku akan dia. Maknanya boleh nak kalau pasangan lelaki nak mula dulu, cuma tak pernah dibuat di orang. Tak jumpa lagi ya. 244 144 sorry 144.
tajuk arkanun nikah tu baris yang ke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 144 nombor Arab 144. Ada yang tak jumpa ke kan ya? Umi tak ada. Tu kena ngaji bahasa Arab tu. Kali tahu nombor pun jadilah. Baik nah. Baik, kita terus. Dan tiada sah, tak sah ya, dengan kinayah pada sirah. Lafaz akad nikah tidak sah kalau kita guna bahasa kiasan. Dia mesti ada lafaz nikah Jadi kalau guna bahasa kiasan maka tidak sah. Yang dikatakan dan tiada sah dengan kinayah. Kinayah maksudnya lafaz yang menggunakan bahasa kiasan. Maka dia bagi contoh nanti di sini seperti katanya ahlaltuka binti, yakni aku halal akan dikau anakku, maka tidak sah. Akad nikah tak boleh guna bahasa kiasan. Dia tak macam meminang. Meminang boleh guna bahasa kiasan, bahasa sindiran. Tapi akad nikah tak boleh guna bahasa kiasan. Maka dia kata aku halal akan dikau anakku, tak boleh. Dan setengah daripada kinayah itu zawwajakallahu binti, zawwajakallahu binti, dikahwinkan akan dikau oleh Allah akan anakku. Itu bahasa kiasan, tak boleh. Seperti barang yang dinakal akan dia oleh Imam Nawawi daripada Imam Al-Ghazali dalam kitab tersebut. Jadi kinayah tak boleh. Dan tiada sah juga dengan katanya qabiltu, jua, maka tidak dapat tiada berkata ia qabiltu nikah. Jadi terima saja tak boleh, kena sebut terima nikahnya. Saya dah ulang minggu lepas qabiltu nikah, aku terima nikahnya. Nikah siapa? Nikah perempuan tadi lah. Atau qabiltu tazwijiha, sama lebih kurang maksud aku terima pernikahan ini, perkahwinan ini. Nikah, ziwaj, kahwin. Dah nikah, kahwin, baru dipanggil azziwaj ya. Qabiltu tazwijiha atau qabiltu nikah pun boleh. Ini contoh ya, contoh penerimaan yang diterima. Atau qabiltu tazwij boleh, atau raditun nikaha pun boleh, atas barang yang dihikayatkan dia oleh Ibnu Hubairah, nama ulama daripada ijma' segala a'immah yang 4, mazhab yang 4 orang tu, dan ditakyid akan dia oleh Syekh Zarkashi dengan nas yang tersebut di dalam kitab Buaiti. Tu baca dia gitu ya. Dan disyaratkan pada suami hendaklah ada ia halal. Kita pun tak faham pahal suami halal. Sebenarnya dia nak habaq kat kita laki bakal suami itu halal, dia bukan muhrim lah. Tu maksud halal tu ya. Ada ia halal dan dengan ikhtiarnya, pilihan suami ya, pilihan nak berkahwin, dan ta'yinnya. Ta'yin maksudnya tentu, spesifik person, orang yang nak kahwin tu memang lelaki itulah, Daud bin Abdullah, nama itulah ya, itu maksud ta'yin, maksudnya orang yang dah ditentukan. Dan mengetahui dengan halal perempuan itu baginya ya, tahu dah orang yang nak nikah tu memang halal bagi dia, bukan muhrim baginya. Maka tiada sah nikah laki-laki yang muhrim. Tak sah berkahwin dengan laki-laki yang muhrim. Baik, yang ni tuan-tuan kita nampak macam biasa, ya tak ya juga Tapi bila berlaku kes jenis yang kahwin ramai, kahwin tinggal, dia pergi tak mana-mana, ni anak hak bini nombor 1, nombor 2, hak nombor 3, nombor 4 kan. Kadang dia nikah 10 orang, dicerai nikah, cerai nikah. Takut yang ni. Duk pergi berjumpa tempat kerja sekali, berkenan kan, berkenan cinta bagai nak kahwin. Tu yang pejabat agama pening kepala tu, yang kes masuk kes lagu ni.
Bila cek akhirnya rupa-rupanya seibu sebapak sahaja. Jam lah. Jadi kawan ni bercinta bagi nak rak, akhirnya tak boleh nikah pasal adik-beradik. Jadi kita ni kalau faham mahram, kita nampak hak mak bapak sebapak ni yang ni senang settle tuan-tuan. Ni hal jenis nikah merata ni. Ada tuan-tuan lagu tu ada. Kan kita pernah dengar, bukan pernah dengar, memang ada pula. Saya pernah tengok di kampung. Dia menikah ni, lepas tu dia bercerai, dia pergi tangan lain, dia menikah lain, dia merantau. So bila dia berkahwin ada anak tu anak kandung dia. Jadi kita bimbang, mana nak tahu kan, tiba-tiba berlaku benda begitu. Kadang-kadang berlaku benda itu dengan sebab kemiripan wajah. Jadi tengok muka nak sama. Dia ni pun kebetulan duk mimpi memang nak awet macam ni, tengok muka nak sama. Sudah. Dan akhirnya bercinta. Yang tu yang pejabat agama dia nak tengok sangat dokumentasi tu. Surat beranak, waris, apa semua kan. Dia takut benda ni berlaku. Sebab tu dia kena tanya banyak benda tuan-tuan. Jangan main-main. Sama. Jadi kita hak susu anak, kena habak ke anak kita ni. Kalau susu anak lelaki-lelaki dah, tak kira lah lelaki perempuan, kita kena habak. Mak dulu pernah menyusu budak ni, lah ni dia duduk di sekian-sekian tempat, duduk dengan orang ni, kerja dengan orang ni apa semua. Jangan duduk tebiang pergi cari bini waktu tu, tak boleh. Kita kena wawarkan. Ini hukum lah. Sebab tu yang saya katakan minggu lepas, persetubuhan syubhah, antaranya sinilah. Kan, dah kahwin baru tahu. Memang matematik terbatal pernikahan. Pasal adik-beradik. Tak kira adik-beradik tersuruhan ke, adik-beradik yang betul ke. Ni berlaku kita bimbang yang tu ya, cukup kita bimbang. Baik. Dan tiada sah nikah laki-laki yang muhrim, dan jika dengan wakilnya sekalipun, ya, tak boleh. Dan yang tergagah dipaksa, dan yang tiada muayyin, yang tak tentu lelaki itu siapa, tak boleh. Dan laki-laki yang dijahilkan halal perempuan itu baginya, yang dia tak tahu dia tu nak nikahkan siapa. Kok lah tak tahulah, kok dia punya tahap bodoh, tahap mana kita tak tahulah. Tapi maknanya dia tak tahu siapa bini dia. Jadi tak sah, tak boleh Dia kena tahu hang nikah anak siapa kan, duduk di mana, janda ke, dara ke dan sebagainya. Itu yang proses meminang tu penting. Proses merisik tu penting. Jadi yang tukang risik ni kena report kepada lelaki tadi atau wakil lelaki, mak ayah dia lah. Itu cara betul kan. Yang kita tak mahu hak berlaku hari ni, mereka berkenal dulu apa semua, tiba-tiba tak boleh. Tu yang parah tu, yang dikatakan yang emosi tadi tu. Dia balik kot tu balik. Dia punya putus asa, dia punya dah sampai tahap, kadang sampai tahap gila pun ada. Stress, anxiety disorder, sampai ke tahap sakit jiwa. Ada tuan-tuan, memang ada kes macam ni. Jadi kita tak mahu syarak dia lihat benda tu lebih jauh pada kita. Kita baru nampak hari ni kan, tapi syarak dia nampak lama. Agama kita dah lihat, Allah Ta'ala dah buat cantik dah. Dan disyaratkan pada isteri hendak ada ia halal, bukan muhrim, sama kes macam lelaki-lelaki tadi juga. Dan ta'yin, ditentukan siapa perempuan tu, ya. Juwaiyah binti Abdullah, kena tahu siapa perempuan tu. Dan sunyi daripada nikah, dan memang dia tak ada laki. Dia beza sikit tuan-tuan. Kalau hak suami tadi, dia tak ada syarat sunyi pada nikah, sebab dia boleh nikah 4. Tapi perempuan, dia kena ada syarat sunyi daripada nikah. Maksudnya dia belum berkahwin, dia belum berkahwin. Dan iddah, bukan dalam iddah. Di masalah berlaku hari ini apabila melibatkan janda muda. Jadi bila muda, orang berkenan, duk tunggu laki ni mati bila nak jalan laki dia ni, aku nak kat dia ni. Mungkin ada ciri-ciri yang memang
berkenan oleh laki-laki ni, maka dibimbangi kadang-kadang tak cukup iddah dah masuk minang nak nikah. Tu tak boleh, haram hukumnya. Kena bagi lepas iddah, ya, 3 kali bersuci. Ya, yang datang period 3 kali bersuci. Nak kira lagu mana tu tuan-tuan, hak bersuci tu? Jadi selepas dia jatuh talak, tak kiralah cerai dengan sebab apa, fasah ke, talak bain ke. Jadi bila berlaku jatuh talak dalam keadaan suci, tunggu, kemudian dia my period, mandi 1, tunggu my period, mandi 2, tunggu my period, mandi 3. Lepas pada tu baru bersih, supaya dia nak pastikan bahawa tiada ada kandungan benih bekas suami yang sebelum ini. Jaga tu. Itu sebab hikmah 3 kali bersuci, baru betul-betul rahimnya itu bersih daripada benih yang suami sebelumnya. Maka tiada sah nikah perempuan yang muhrimnya. Ni semua orang tahu, ya, termasuk yang susuan dan sebagainya. Dan salah seorang daripada 2 perempuan ini. Jadi tuan-tuan, ada 2 wanita nak berkahwin. Jadi laki-laki ni kena confirm mana satu pilihan dia ni. Mungkin tak berlaku kot, Wallahualam lah kan. Kok kena 2 beradik ke muka nak sama, tak ke pening. Kembar pula, rupa paras sama, fizikal semua sama, tak ada cacat celah apa. Jadi dia confuse suami tadi, mana satu bini aku ni, ya. Hanya beza nama sahaja. Jadi ada berlaku kan. Jadi waris ni mak bapak kena cerita siap-siap, depa ni kembar. Cuma kak ni dia cerah sikit pada adik. Lagu tu dia mesti ada beza juga kat mana-mana. Yang nampak zahiriah, kalau yang tutup tak nampak lah, yang nampak zahiriah. Jadi ataupun perbezaan kedua, mungkin kita kata adik ni hidung mancung tinggi sikit pada kakak kemek sikit, sebab adik mungkin dajak di India ke Pakistan apa semua kan, jadi dia ikut apa ni suasana sana, dia hidung mancung sikit. Contoh. Jadi kena nampak perbezaan. Sebab itu tak sah kahwin kalau tak ta'yin, tak tentu mana perempuan nak kahwin yang 2 orang ni. Kalau ada 2 orang lah, kalau kembar lah, kalau kembar. Dan yang mangkuhah, tuan-tuan baca betul-betul nah. Ni duk tengok apa maksud menukuhah. Mangkuhah maksudnya yang dinikahi. Tak sah lah nah. Perempuan yang dah dinikahi tak sah. Mangkuhah tu perempuan yang dah dinikahi. Isim maf'ul. Ya. Yang ni tuan-tuan kena tanya Pak Din, ya. Dia tak main ni, orang nak pasang tak apa, meter TMB rumah dia kot. Dan yang beredah daripada yang lainnya, tu tak sah lah, yang dalam edah. Mangkuhatun, dia bahasa Arab yang bunyi maf'ul, mangkuh, makul. Kalau makul akanlah makan, makul dimakan. Jadi mangkuhah dinikah, yang telah dinikah. Itu bahasa Arab nah. Ngaji bahasa Arab lah kalau nak tahu yang tu. Dan disyaratkan pada wali. Ni puak lelaki kena jaga nah, depan saya belah kiri, tengok ngaji betul-betul yang ni. Kalau gamak tak makan cekak, pas kata imam, tu saya masalah. Betul ya. Hendaklah ada ia dengan ikhtiarnya. Pilihan wali tadi maknanya memang dia sebagai wali memilih untuk si Fuad ke, si Zarif ke, si Zaid ke sebagai bakal menantu aku. Wali itu dah pilih, dia bersetuju, dia pilih. Dan ketiadaan mani', dan tidak ada unsur-unsur yang menegah, yang menegahkan dia. Tak ada unsur-unsur paksaan pada wali tadi. Tak ada orang letak pistol kat kepala hang nikahkan. Tak ada. Ya. Sebab sah atau tidak berlaku kat sini ya. Ni bab nikah dia agak kita katakan agak strict sedikit. Dia tak macam bab-bab lain dalam hukum Islam ni. Hukum Islam lain kalau kena paksa semua dia jadi harus. Tapi nikah tak nah, tuan-tuan kena faham. Nikah dia agak lain sikit. Maka tiada sah nikah daripada wali yang tergagah, wali yang kena paksa.
nikah tak sah. Sebab dalam hukum Islam lain, kalau darurat makan daging babi pun, kalau darurat lapar sangat, nyawa sama nyawa, boleh. Kena paksa tak ada masalah, tapi bab nikah jadi hukum tak sah kalau wali tu kena paksa. Mungkin tak berlaku kot, tak tahulah. Kalau bakal menantu tu gangster, hantar peluru kan, pos peluru, jangan lupa nikahkan, kan. Kemudian tak tahulah, kena paksa kan. Jadi hukumnya tidak sah kalau terpaksa, kalau dipaksa. Dan perempuan tak boleh jadi wali. Jadi imam tak boleh jadi wali lagi, tak boleh lah, ya. Dan khunsa, ni pening kepala kita lah. Sebab khunsa ni dua alat kelamin, tak banyak apa sebenarnya pun. Yang kita duk tengok sajak berbagai tu, itu dia operate, dia hak tina kan jantan, dia operate jadi tina kan. Yang khunsa ni yang memang ada dua alat kelamin. Yang lain tu yang kita tengok maknya pondang tu semua hak jantan, cuma watak dia watak perempuan. Sebab tu dia kena berubah macam Abik Liu duk pergi kan, pergi dakwah hajak, mereka boleh kembali watak mereka. Lama-lama kalau mereka bergaul dengan lelaki, dia akan jadi lelaki. Cuma isunya mereka bergaul dengan puak-puak mereka, jadi dia susah nak ubah tu habit tu. Jadi begitu ya. Jadi maksud khunsa sini yang ada dua alat kelamin. Dan yang muhrim, kenapa muhrim sini dia kata tak sah nikah? Kerana dah ada wali dah ada, bapa ada, jadi hal lain tak boleh jadi wali. Itu kita tak sah tu, ya, sebab dia ikut turutan. Dan kanak-kanak tak boleh jadi wali. Dan yang gila tak boleh jadi wali. Dan sahaya orang lain, sahaya orang ini tak ada zaman kita. Dan yang fasik, hak ni yang ulama duk sebut sampai hari ni tuan-tuan. Dia sebut fasik ni tuan-tuan, hang bohong sekali pun sudah dikira fasik, menipu sekali pun sudah dikira fasik, kalau ikut betul-betul punya hukum fasik. Cuma diringankan benda itu. Zaman lah tuan-tuan, zaman dulu orang nak bohong dia ketak mulut nak sebut tau, dia punya takut nak bohong, nak menipu ni. Tapi zaman lah biasa aja, hari ini menang, esok minyak turun, relax je. Contoh bohong. Maksudnya bukan saya nak kata sudut politik, tapi bercakap seolah-olah biasa. Zaman hari ini berbohong tu biasa. Yang kita sebut, maknanya kalau dah jadi kebiasaan bohong tu, maka level fasik tu terlalu dah level tahap major general lah kot. Daripada pangkat constable naik ke corporal, sarjan apa semua kan. Jadi kita tak mau benda ni. Kalau ikut hukum tak layak. Sebab tu saya katakan tadi, kalau kita rasa kita tak layak, pas kat Tok Imam, selesai masalah. Biar dia wakil kat Tok Imam. Uzaifah, saya wakilkan kepada Uzaifah untuk nikahkan anak saya sekian-sekian nama dengan sekian-sekian. Dah selesai, tak ada masalah. Kalau kita rasa kita banyak dosa, sebab syarat fasik ni yang saya bimbang-bimbang ni, takut kita ada buat. Okey, kalau bohong kali dua tak apa, takut bohong banyak macam duk berlaku zaman lah ni. Orang dah tak kisah dah berbohong. Bohong, tipu samalah nah. So kena jaga. Jadi pada perempuan ni kena peringat dekat tuan-tuan yang di sebelah saya ni. Bimbang ya. Dan mahjur sifhu. Dia sifhu ni maksudnya bodoh nah. Jadi wali tuan-tuan dia tak boleh bodoh. Kalau mahjub sifih maksudnya bodoh tahap gaban. Saya tak tahu nak sebut apa, bangang kot, bangang. Maknanya wallahu alam, kalau ada wali yang level macam ni, maksudnya memang dia tak cerdik. Dia memang kita kata bodoh lah ya. Memang nampak jahat sebutannya tu, tapi mungkin dalam masyarakat kita memang dia bodoh. Nak buat macam mana? Dia punya otak tak boleh nak fikir. Jadi kalau kita melihat zaman hari ini, kita boleh menilai seorang itu bodoh melalui akademik zaman hari ini lah, bila tak dapat A dan sebagainya. Akan tetapi bodoh sebenar bila
tak dapat beza baik dengan buruk, bila tak boleh nak berfikir dengan kewarasan akal, maka tidak panggil mahjur sifih, maksudnya bodoh yang terlampau. Mungkin bangang lah kot, istilahnya mungkin bangang, ya. Dan bapak dia nak kata gila tak boleh macam makan ubat, tapi dia boleh walikan anak perempuan dia. okey, soalan, bapak dia ni macam gila tak gila? Dia makan ubat gila ke ubat tak gila dia makan tu? Okey, yang saya tahu, ubat yang doktor bagi tu, dia tak ada ubat gila, ubat penenang. Terutama mereka yang ada mengalami masalah stres yang melampau, masalah anxiety yang sukar, anxiety disorder, maka doktor bagi ubat penenang untuk dimakan. So bila dia makan ubat penenang, dia agak tenang, relax, ya, relax, baru dia boleh buat keputusan. Dan dalam hal ini saya melihatlah, kalau lah dibimbangi lah kesan ubat tadi, kita tak tahu tahap mana atau kesan ubat tu. Adakah dia makan tu selepas sejam dia tenang, waktu tu boleh jalan akad nikah, atau selepas 15 minit, atau mungkin kena tunggu 2 jam, kita tak tahu. Jadi lebih elok pas kepada juru nikah, itu lebih afdal, ya. Tak payahlah tuan-tuan, saya penyakit belakang tu dibimbangi tengah-tengah majlis tu, lain jadinya nanti. Aku nikahkan kau, aku terima nikahnya, sudah lain, itu tak apa lagi. Saya takut lain jadinya, bergaduh, kau jangan nikah anak aku dan sebagainya, habis, ya, itu masalah. Bila menyentuh soal anxiety disorder, ketenangan, tuan-tuan sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan 2 jenis buah dalam dunia ini, yang mana hanya 2 buah saja yang bersifat penenang. Ada buah sifat sejuk, ada buah sifat panas, ada buah sifat sedang-sedang, tapi ada 2 buah yang Allah ciptakan bersifat penenang, koko dan delima. Koko dan delima. Buah koko, dah buah koko lah, tak kira lah, daripada koko tu dia jadikan coklat dan sebagainya kan. Jadi 2 buah ini bersifat penenang. Siapa yang stres, makan banyak buah-buah ni. Nak makan kokoh itu tak boleh lah, minumlah Milo ke. Milo saya tak galakkan gula tinggi lah. Ambil produk muslim yang lain, Tamar Koko ada, Sawanah Koko ada, jus delima pun begitu juga, ambil yang original. Kalau nak beli buah pasar malam, perah sendiri ikut suka. Ini 2 buah yang bersifat penenang. Dalam kajian disebut, tuan-tuan, pengambilan secara konsisten setiap hari memang memberikan satu kelegaan pada otak, dia tak stres. Buktinya, waktu perang Teluk, mereka menghantar tenteranya ke Iraq, ke negara-negara Teluk ni, dan tenteranya dibekal dengan coklat yang cukup banyak. Dan saya berkesempatan satu ketika ada latihan tentera antara Malaysia dengan Amerika ke, saya tak pastilah, dan sempat berhubung dengan tentera Amerika. Dan saya lihat dalam beg dia coklat begitu banyak. Dan bila kita tanya, dia kata memang ni arahan kerajaan akan bekalkan coklat yang cukup banyak dalam beg tentera yang dihantar ke luar, sebab dia tak mahu tentera stres. Dia buat kajian, koko memang penawar stres. Kita payah nak minum, ni duk minum tertarik juga. Jadi tuan-tuan, siapa yang rasa tak tenang, stres, selain pada kita berzikir cara kerohanian, ya, nak kurangkan ubat tenang yang doktor bagi itu, ubat dadah, medicine, drug medicine ni, baik tukar kepada koko dan delima. Minum. Saya jus delima memang dalam setiap hari. Memang saya minum. Sebab kita berniaga, berceramah kat tempat, jadi kadang-kadang memang kena stres, ya, tertekan. Tapi kita minum tenang, semayang semua, insya-Allah. Tukar. Kita boleh buat pun, Allah dah ciptakan, cuma kita tak tahu. Jadi benda ini kita boleh proof dalam kajian makmal, dan juga data-data pesakit yang kita dah rawat, sangat membantu menenangkan. Okey. Sebab tu dia kawal darah tinggi. Ya, dia kawal darah tinggi. Baik.
Mahjub ya. Cedera. Okey, dan yang cedera nazarnya. Makna nazar penglihatan, mungkin buta, mungkin kelabu. Jadi kenapa tak boleh jadi wali? Ya, kenapa wali ni tak boleh kita katakan cedera? Sebab dia nak lihat kesempurnaan pasangan tu tadi, dia tak nampak sebab matanya kelabu. Ya, sama ada kelabu secara semula jadi ataupun kelabu dengan sebab kecil manis. Ya, macam Haji Dollah kan, dia tak nampak. Dia dulu nampak, tapi bukan dia buta, dia kelabu kerana penyakit kecil manis yang dideritainya sejak sekian lama, keturunan. Jadi memang tak nampak. Jadi orang yang tak nampak tak boleh jadi wali ya. Maksudnya dia pas kepada orang lain. Susah kan dia nak hulur tangan macam mana? Turun sini susah ya. Dan yang bersalahan agama tak boleh. Jadi kalau yang lain agama kena bagi hakim jadi wali lah, ataupun qadhi. Baik. Dan disyaratkan pada dua saksi menikah nah. Barang yang tersebut pada kitab Asy-Syahadat, ni kitab fiqh syahadat, dan ketiadaan ta'yin bagi jadi wali. Jadi saksi ni siapa-siapa boleh kecuali wali. Wali tak boleh jadi saksi. Jadi kalau pak mertua tu nak akad nikah, dia nak jadi saksi tak boleh. Saksi kena ambil orang lain. Mungkin adik dia ke, abang dia ke, ataupun pak menakan ke, siapa-siapa lah ya. Tapi biasa kita hari ni saksi tu ramai sangat kan kat masjid, sampai keliling penuh dengan kameraman bagai semua. Saksi belakang lah tu yang nak kata sah tak sah tu. Jadi tuan-tuan, sebenarnya saksi ni berat. Jadi saksi berat, jangan nampak mudah nah. Kerana saksi kena dengar betul-betul lafaz tadi. Sebab juru nikah hanya lafaz saja. Aku nikahkan dikau Jam'iyah binti Jumaat dengan mas kahwinnya binti Jumaat dengan mas kahwinnya sekian-sekian. Jadi pasangan lelaki, aku terima nikahnya. Sebenda itu disebut dengan jelas, maka saksi tadi kena dengar. Saksi yang dengar, yang dua orang syarat tu, yang lain pun kena dengar, yang duduk dekat tu lah. Sebab tu lah setengah masjid dia guna mikrofon terus, pasal ramai guna mikrofon. Saya dulu mikrofon nuja dengar satu masjid, khutbah saya baca, Tok Iman tak dengar tu ustaz, ustaz sekolah, ustaz baca khutbah, dia khutbah nikah saya baca, semua saya baca. Dia cuma akad nikah aja. Jadi pakai mikrofon. Sebab apa? Sebab ramai sangat saksi. Jadi bila dengar jelas, baru saksi kata sah. Kalau dengar tak clear, boleh tak ulang lagi sekali. Mungkin gugup, pasangan gugup, doa aku kan. Sampai kesudah ya, macam-macam. Maka tiada sah nikah dengan saksi dua sahaya, tak sah. Atau dua perempuan, tak sah, perempuan tak jadi saksi ya. Atau dua yang fasik pun tak sah. Tu kata wali tu kena saksi kena ambil orang yang kita katakan yang bukan fasik. Atau dua yang tuli, orang pekak tak jadi saksi. Ni tak dengar. Patut kita suruh ulang, jenuhlah pasangan tu, berpeluhlah pasangan tu. Saya tak apa dengar, sila ulang, dia pekak. Jadi hak lain dengar, susah tuan-tuan. Sebab tu biar 4-5 orang jadi lebih pada dua kata dengar, sah, sudah okey. Sebab syarat saksi dua je. Atau dua yang buta, orang buta tak boleh jadi saksi nah. Atau dua khunsa, tak boleh. Atau yang sudah ta'yin bagi jadi wali, yang dah sah jadi wali tak jadi saksi. Maka jika berwakil oleh bapa atau saudara yang tinggal pada nikah dan hadir ia serta yang lainnya, tiada sah nikahnya kerana bahwasanya ia wali yang mengakadkan, maka tiada boleh jadi saksi. Jadi wali tak boleh jadi saksi. Dia hadir pada majlis tu untuk menikahkan. Dia contoh macam tuan-tuan, sekarang ni akad nikah, kita waris, kita wali, kita pas ketua imam, kita ada sama. Kita ada sama. Jadi kita yang ada sama ni, walaupun kita tak akad nikah, kita pas ketua imam, kita tak boleh jadi wali, tak boleh jadi saksi. Kena ambil orang lain juga. Ini maksudnya kita sebab pangkat kita masih wali. Kita masih ayah,
atau atuk kepada perempuan tadi, pasangan perempuan tadi. Itu kena jaga nah. Baik. Maka tiada boleh jadi saksi. Okey. Baik. Dah pukul apa dah? Okey, ada sikit lagi kita sambung. Dan sah nikah dengan saksi dua anak laki-laki bagi suami. Jadinya mungkin yang kahwin ni duda kahwin lain. Jadi kahwin lain saksi dua anak laki-laki dia. Tak ada masalah nah. Kalau dia sihat elok, maksudnya tiada cacat pendengaran, tiada cacat penglihatan, boleh dengar elok dan bukan kanak-kanak, maka boleh jadi saksi. Itu maksud dua anak-anak laki-laki bagi suami. Dan isteri pun boleh. Kalau kita janda, akad nikah, tak ada saksi lain, ambil anak kita dua orang, anak laki-laki kita. Nah, kalau kita janda, jadi tak ada masalah, boleh. Atau dua anak salah seorang daripada keduanya, ya, suami isteri tadilah. Atau seorang anak bagi salah seorangnya dan seorang anak bagi yang satunya. Samalah lebih kurang lah. Anak pihak suami seorang, anak pihak isteri seorang. Ini kes nikah luda dengan janda yang dah ada anak, ya, saksi. Mungkin tak pernah buat dia orang kot, ya. Biasanya kita kami orang adik-adik kita lah, ya, pak saudara kita. Atau biasa di masjid yang disaksi siapa? Tok Siak, Tok Bilai. Kalau di kampung lah, di sini saya tak tahulah, di Putra Belana. Yang disaksi itu biasanya AJK masjid. Maksudnya orang yang kita nampak ada siqah, ada yang kita boleh percaya. Sebab yang saya sebutkan tadi, istilah fasik tu nak kena jaga tu. Fasik tu, Isa okak fasik, Isa okak terus jadi fasik. Pendek kata, buat benda makruh dan haram. Bahasa mudah nah, buat benda makruh dan haram terus jadi fasik. Kalau nak kira detail betul-betul lah. Maka sebab itu tuan-tuan sekalian, kenapa pernikahan zaman hari ni tak kekal lama, banyak kes cerai, antaranya sebab ni. Sebab wali dan saksi kebanyakannya fasik. Ni hari ni tuan-tuan, jangan pelik. Zaman dulu fatwa belum keluar. Kita kena ingat, fatwa tentang merokok ni keluar tahun 87 ke 90. Waktu zaman hari tu banyakkan orang hisap okok daun. Okok daun, maka pun hak tanam sendiri, kering sendiri, dia buat okok daun balut itu kan. The issue sekarang, bila okok moden ni keluar dengan kandungan nikotin yang terlalu tinggi yang boleh menyebabkan barah paru-paru, akhirnya ulama menggunakan dalil Quran, wala tuhliku anfusakum ila tahlukah, jangan kamu binasakan dirimu kepada kebinasaan. Maka ayat ini menjadi dalil kepada pengharaman tadi, wala tulqu aydikum ila tahlukah atau kama. Jadi maknanya larangan tadi menyebabkan kita jangan lontarkan diri kita kepada lembah kecelakaan. Itu dalil dia. Nah, jadi bila fatwa dah keluar kata haram, bila kita buat tu jadi fasik tu, dosa satu hal lah nah. Maka sebab itu tinggalkan itu lebih afdal, lebih baik. Pelan-pelan tinggalkan. Kalau petua orang yang nak hilangkan sekali rokok, tuan-tuan, bagi dia makan buah betik sebanyak mungkin. Itu je petua dia. Buah betik sebanyak mungkin. Itu kalau kita banyak pokok betik lah atau nak beli. Atau kalau makanan sunnah, yang terbaik ialah habatus sauda, spray di atas lidah, ya, atau titis ke atas lidah. Lama-lama dia akan rasa tawar dengan ketagihan. Yang saya ada 3 orang jumpa saya, terima kasih Ustaz, lah ni saya dah tak ketagih dah. Dulu kadang-kadang 5 batang sehari, lah sebatang pun macam tak sedap. Pasal dia semua tu sauda, jadi benda tu ditawarkan ketagihan. Tapi dia kata isap juga lah Ustaz, pasal nak tinggal terus macam tak boleh lagi. Tapi okey lah, dapat reduce kuantiti 5 batang ke 1 batang. Cuma dia rasa tak sedap. Dia try dahir tak sedap, dia pergi buah Marlboro tak sedap, dia buah Ken pun tak sedap, dia jadi tak sedap. Udang garam pun dia tak sedap. Dia lagu tu. Ni hak kaki-kaki perokok lah, ya, dia tahulah taste, rasa perbezaan antara kesemua jenis rokok tu. Dan 2 orang yang seteru bagi keduanya. Seteru maknanya musuh. Bagi tak munasabah lah musuh nak jadi saksi, kan? Tak mungkin kot.
Kalau tak ada orang sangat kot. Jadi saya rasa tak ada kot benda tu dalam masyarakat kita hari ni lah. Baik. Okey, kita berhenti dulu situ. Ada permintaan untuk saya buat doa selamat daripada Jah Nurani untuk kesihatan semua. Dan saya tengok FB tadi, saya rasa Haji Azali pun birthday hari ni ya. Ya. Terbaca di FB. Jadi so kita buat doa sekali lah ya. Untuk siapa yang birthday hari ni ya, yang birthday hari ni ataupun yang bilet yang lewat sikit pun, yang dah berlalu, kita doakan mudah-mudahan dipanjangkan umur, diberi kesihatan yang baik dan dapat melaksanakan ibadat dengan sempurna. Lin Nabil Kiram Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan zakirin, hamdan radin, hamdan mustaghfirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. وتقاضينا يا الله جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة ومن بعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نسألك العافية والمعافاة والصحة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة والصحة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة والصحة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنب الفاحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا وجداتنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا منك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختمنا يا الله بحسن الخاتمة بقول لا إله إلا الله ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.